kita akan mula dalam masa 5 minit lagi ya. Diharap semua para peserta boleh bersedia ya dalam masa 5 minit lagi ya. Kita akan mula pada jam 9.45. Okay, rasanya kita boleh mulakan sekarang ya. Okay.
Jadi sebelum kita mulakan majlis pada hari ini, jadi marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini ya kita dapat ya untuk bersama-sama dalam program bicara fiqh wanita. Okay, sebelum tu saya mengalu-alukan kehadiran penceramah kita pada pagi ini iaitu Ustazah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Azmi. Okay, sebelum tu yang dihormati ya Encik Dr. Muhammad Syawari bin Osman ya iaitu pegawai di unit pendidikan Islam daerah Manjung. Okey, seterusnya barisan guru-guru pendidikan Islam daerah Manjung dan yang dikasihi anak-anak didik muslimah ya daerah Manjung sekalian. Okey, pertama-tamanya bersyukur kita ya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu bersua muka ya dalam program bicara fiqh wanita ya, di mana program ini adalah program yang julung-julung kali diadakan di daerah Manjung ya pada tahun ini. Okey, jadi memandangkan kita masih lagi berada dalam perintah kawalan pemulihan ya, jadi ya program yang sepatutnya dirancang ya, sebenarnya program ini dirancang untuk diadakan seminar ya di dalam dewan, tapi walau bagaimanapun ya dengan keadaan COVID-19 sekarang ni, jadi kita hanya menjalankan program ini dalam Google Meet sahaja ya. Jadi okey, diharap ya program yang kita jalankan pada pagi ini yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita lihat ya kepada program yang dijalankan ya, sebenarnya program ini adalah salah satu ya program yang kita jalankan yang dirancang oleh mursyid dan juga mursyidah ya daripada daerah Manjung. Okey, ini adalah salah satulah program ya khusus untuk para wanita. Okey, jadi sebenarnya ya objektif program ni ya adalah yang pertamanya untuk mengangkat ya martabat wanita ya khususnya di kalangan remaja. Okey, yang keduanya adalah untuk menilai ya peranan wanita dalam membangunkan masyarakat dan negara. Sebagaimana yang kita tahu ya bahawa pepatah mengatakan bahawa tangan yang menghayun buaian itu mampu menggoncang dunia. Okey, jadi kenapa dikatakan bahawa tangan yang menggoncang buaian itu tangan yang menghayun buaian itu mampu menggoncang dunia. Jadi pastilah ya ada sesuatu yang menarik dan sesuatu yang istimewa ya di kalangan para wanita. Jadi pada hari ini itulah antara isu ya yang akan kita cuba kupas pada hari ini. Okey, selain daripada tu ya kita melihat bahawa peranan wanita sekarang ni begitu besar ya, maknanya bukan sekadar mendidik anak-anak di rumah, tetapi peranan wanita juga adalah sebagai pendakwah, sebagai mursyidah, sebagai pemimpin. Okey, jadi peranan wanita itu lebih luas ya, dan Rasulullah SAW mengangkat ya martabat wanita ya setelah Islam tu datang di tanah Arab ya. Jadi sebelum pada masa masyarakat jahiliyah, okey, Islam itu martabat wanita itu rendah ya, dipandang di kalangan masyarakat Arab jahiliah, tapi bila Islam hadir maka martabat wanita itu diangkat ya oleh Rasulullah SAW dan juga diangkat oleh agama kita ya, Islam. Okey, jadi sebelum saya rasa lepas ni mungkin Ustazah Fatimah akan huraikan ya dengan lebih lanjut
tentang bicara fiqh wanita. Okay, kalau kita tengok kepada tajuk ya, seindah mawar berduri. Jadi kita tengok seindah mawar berduri, sesuai ya sebenarnya bila saya membaca nama penceramah kita pada pagi ni ya, iaitu Fatimah Az-Zahra. Okey, Az-Zahra itu ialah bunga ya. Jadi kita tengok mawar tu indah, tetapi kenapa mawar yang indah itu kenapa diletakkan duri? Okey, jadi ada maksud yang tersirat ya, seindah mawar berduri. Okey, jadi saya suka dengan tajuk ni ya, dan bertepatanlah dengan nama penceramah kita pada pagi ini, iaitu Ustazah Fatimah Az-Zahra. Jadi sebenarnya Fatimah ni pun sebenarnya nama salah seorang juga adik saya ya. Jadi itu yang bila terdetik nama Ustazah Fatimah Az-Zahra ni, jadi macam ada satu connection lah ya antara saya dengan Ustazah Fatimah. Okey, selain daripada tu kita tahu bahawa nama Fatimah ni ya adalah salah seorang daripada anaknya ya baginda Rasulullah SAW. Okey, jadi sebelum kita mulakan, di sini saya akan bacakan sedikitlah biodata Ustazah Fatimah Az-Zahra. Okey, sebagai penceramah kita pada pagi ini. Okey, di mana beliau adalah salah seorang ya peguam syar'i di Az-Zahra Co. Okey, memiliki sarjana muda syariah ya di kuis ya, dan juga memiliki profesional pasca siswazah ya syariah, latihan dan amalan UiTM Shah Alam. Okey, jadi Puan Fatimah mempunyai banyak ya pengalaman ya dalam program-program berkaitan dengan kerohanian dan juga motivasi. Okey, selain daripada tu ya, Ustazah Fatimah juga adalah panel ya fiqh wanita ya, NGO ya. Okey, dan juga beliau banyak menyertai program-program di kalangan remaja, sama ada di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Okay, di samping ada juga beliau terlibat ya dengan perkongsian ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Okay, jadi saya rasa untuk tidak melengahkan masa lagi, okay, jadi saya menjemput ya penceramah kita pada pagi ini, Ustazah Fatimah Az-Zahra, okay, untuk meneruskan acara ya, iaitu bicara fiqh wanita seindah mawar berduri. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Asia, insyaAllah. Ke Ustazah Asia. Saya minta maaf, saya nak test dulu dengan peserta-peserta. Dengar ke? Boleh komen tak dekat chat tu? Dengar tak suara saya? Putus-putus ke tak? Dengar jelas tak? Dengar jelas Kalau putus-putus minta komen Okey, terima kasih kepada penganjur. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Terima kasih juga kepada PPD Manjung, Al-Fadil Dr. Muhammad Syawbari Osman, Al-Fadilah Ustazah Asia, Al-Fadilah Ustazah Syahrizana yang menghubungi saya. Oh, putus-putus kan? Ke dekat tempat kalian ada seorang yang putus, lain okey? Gambar blur, macam mana ya? Ustazah Asia dengar ke suara saya? Dengar jelas. Saya tak dengar. Dengar jelas. Dengar jelas kan? Okey. Okey, jadi hari ni kita akan berbincang. Okey, alhamdulillah. Hari ni kita akan berbincang dan berbicara, kita kongsikan berkenaan seindah mawar berduri. Okey. Ustazah Asia nak share slide ke saya share? Boleh saya share? Tak ya.
Dia test-test sambil-sambil tu dah makan ke semua, apa khabar. Gambar pula ya. Sekejap ni saya masuk dua ni. Satu dengan PC, satu dengan handphone. Kita try masuk dua-dua. Ni bolehlah nak tengok gambar mana satu. Okey. Oh, lagi satu lagi okey. Lagi satu tu PC ke? Lagi satu tu handphone? Nampak tak? Oh, yang handphone. Yang handphone gambar jelas kan? Tu lah. Cuma yang handphone ni dia tak tally sangat. Nampak. Keluar tak slide tu? Actually sebelum ni saya pakai handphone tau. Saya baru on gambar laptop. Tu mana satu? Saya wah. Sekejap ya. Okey, Ustazah Asia share ke saya yang share slide? Ustazah boleh share slide. Saya cuba Oh, tadi saya tak nampak lagi. ya. Sekejap. Kat mana Sekejap ya. Tu saya. Okey. Itu saya boleh ni lah, minta maaf ya. Kita setting kan. Patut setting awal tadi kan saya pilih. Tak apa. Okey, saya belakan gambar yang bukan handphone ni lah sebab nampak handphone lagi jelas kan. Saya share. Keluar tak? Tu. Okey. Okay. Okey boleh. Ya? Keluar. Ya. Okay. Saya besarkan. So, okey. Okey. Kita tengok daripada slide pertama ya Ustazah. Okey, kita peserta nanti kita ni kita cuba siapa yang free pakai tudung kan, boleh buka kamera boleh buka kamera. Bila tak adalah saya rasa macam cakap seorang-seorang tau. Kan. Best lah sikit rasa macam ada orang kan sekali. So hari ni sambil kita berbincang, kita kongsi, saya nak bawa diri saya lah dengan adik-adik sekejap saya betulkan setting sekejap. Okey. Okay, baiklah. Kita nak apa orang kata tanyalah sikit. Okey. Kalau kita tengok slide ni, boleh ikut start slide show. Apa yang kita faham? Apa yang peserta-peserta, adik-adik faham tentang mawar ni? Mawar ni apa ni? Mawar ni apa? Gambaran apa? Ada ke nak respon mawar ni apa? Kalau kita ceritalah pasal mawar ni ataupun kalau bunga, betul. Jadi bunga ni dia apa? Sifat dia apa? Oh macam wanita lagi sifat bunga ros ni. Kita biasa panggil bunga ros kan? Tapi sebenarnya bunga mawar kan? Gambaran seorang wanita lagi. Apa yang, okey betul, dia cantik, bunga ros ni cantik. Lagi apa? Dia wangi. Lagi, susah nak didekati. Kenapa susah nak didekati? Ya, sebab dia ada duri. Dia kena berhati-hati untuk didekati. Nak ambil dia. Lagi apa? Harga dia berapa? Harga dia mahal ke murah? Mahal. Kan? Kalau bunga ros kan, kita cerita pasal bunga sendiri kan. Mahal. Betul, ramai cakap mahal kan. Bunga ros ni, dia nak tanam pun susah tau. Nak tanam suhu dia, kemudian dia dah lah susah nak tanam. Kemudian dah tanam, dah tunas nak bagi berbunga pun susah. Dia sinonim dengan perempuan. Jarang perempuan tak suka bunga ros. Ada jugalah yang tak suka kan. Tapi kalau kita dapat bunga free, kita suka kan. Gitu. Tapi
kita nak cerita pasal seindah mawar berduri. Perlu penjagaan rapi, betul. Mawar ni, kalau contohlah bunga ros tu, kita letak je tepi jalan kan. Kita tak siram dia, kita tak jaga dia, dia tak keluar bunga. Dia tak cantik. Tapi yang indah ni, yang memang dijaga, dipelihara dan bunga mawar ni dia memang ada duri dia. Maksudnya sekalipun dia cantik, dia sukar untuk kita main-mainkan dia. So kita nak jadi wanita yang macam tu. Kita ni bukan sombong atas apa yang Allah kurniakan pada kita, tapi kita pelihara diri kita jaga diri kita yang Allah beri pada kita kan. Okey, seterusnya kita tengok next slide. Okey, saya nak tanyalah kat adik-adik ni. Okey, ni logo hijau ni. Hijau ni logo apa ni? Hijau ni logo apa? Biasa kan ni budak-budak zaman sekarang nak WhatsApp. Yang ni apa? Yang F ni. F ni apa? F. Yang ni gambar biru ni, yang biru ni. Facebook. Yang ni ada gambar kamera ni. Siapa tahu semua apa benda yang kat sini? Cuba dia tulis. Semua ni lah. Yang ada burung ni, ada gambar roket ni, ada gambar line ni, apa dia ni? Tulis semua. Twitter, lagi. Lagi. Telegram, lagi. Line. WeChat. Yang kuning ni apa? Saya tak tahu sebenarnya. Tapi saya letak je lah. Tak Snapchat Okey. Jadi ni apa adik-adik? Kita ni manusia ni, kita selalu berhubung dengan WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Even hari ini pun kita tanya kepada PPD Manjung walaupun COVID, masih boleh buat program-program yang mendatangkan ilmu kepada kita, yang mana malaikat memayungi majlis ilmu walaupun dalam secara online. Tapi secara online masih dia tengah berjalan lah malaikat payung ya. Kalau kita tengok yang recording, dia tak jadilah masa majlis berlangsung kan. InsyaAllah. Jadi, kita tengok ini adalah aplikasi-aplikasi yang kita selalu guna untuk berhubung. Jadi, stik wanita kita pada hari ini, kita nak tunjuk satu benda yang akan menghubungkan kita. Gitu. Okey, nanti kita tengok ya. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, kita tengok sebelum kita pergi pada stik wanita, sebelum biasanya kalau kita sebut stik wanita ni kita akan pergi pada darah-darah wanita tau. Okey, kita pergi dulu kepada air. Okey, 3 jenis air pada lelaki dan perempuan. Yang pertama, adik-adik saya nak tahu sikit lah ni umur berapa semua ni. Kan tiba-tiba 11 tahun pun ada tu kan. Ada 13 tahun, ada sekolah menengah. Semua ni. Umur berapa? Tingkatan berapa? Tingkatan 1 ke, 2 ke? Boleh komen-komen sikit. Tingkatan berapa tu? 16. Okey Kita ada beberapa. Okey. Mostly 16 kan? Form 5. Okey, Form 5 pun ada. Okey. So, Alhamdulillah lah ni rasanya adik-adik boleh faham lah kan. Sebagai adik-adik pula kan. Biasa orang akan tanya saya lah benda ni. Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Kita mau tu darah. Tapi ada benda yang dia memerlukan kita faham dulu. Okay, pertama adalah air mani. Okey, air mani. Yang kedua ialah air mazi. Lain mani lain, mazi lain dan air wadi. Wadi pun lain. Okey. Next slide Ustazah. Apa dia air mani? Okey, air mani ni, dia macam tekstur dia adalah macam putih telur yang belum masak tu. Okey, putih telur yang belum masak tu, tapi dia ada sedikit seputih-putihan. Sejenis air yang berwarna putih, pekat dan likat yang keluar ketika kemuncak syahwat. Okey, yang ini adik-adik mungkin tak tahu lagi sebab belum berkahwin dan sebagainya. Tak apa, tak
perlu terlalu fikirkan macam mana dan sebagainya. Cukup kita tahu warna dia bagaimana dan dia akan berlaku ketika biasanya ketika inilah seorang wanita bersama dengan seorang isteri bersama dengan suami dia. Kemudian air mani perempuan ini biasanya lebih cair daripada lelaki dan berwarna kekuningan sedikit. Okey? Dan jika keluar air mani dengan apa sebab sekalipun, hukumnya wajib mandi junub ataupun mandi hadas ataupun mandi hadas besar. Betul lah, samalah kan? Jadi, kat mana nanti kita nak bezakan apa beza air mani dengan air mazi. Okey? Kemudian seterusnya, kita pergi pada air mazi. Air mazi ni dia cecair berwarna putih kejernihan yang keluar ketika bersyahwat. Ketika seorang isteri bersama dengan suami dia, air mazi ni akan keluar dahulu sebelum air mani. Ketika bersama, walaupun manusia dia tak rasa pun. Dia tak sama macam mani. Mani ni kita rasa bila dia nak keluar. Mazi tak. Dia keluar sendiri. Ada masa kita rasa, ada masa kita tak rasa. Dan dia keluar dari lelaki dan perempuan. Lelaki ada, perempuan pun ada. Tetapi lebih banyak perempuan air mazi dia. Okey, jangan segan kita semua perempuan kat sini. Ini nak belajar supaya kita nak tahu apa. Kita nak cerita pasal penghubung kita nanti. Okey, seterusnya, kalau ada nak tanya, boleh tanya terus Kemudian air wadi. Air wadi ni apa? Air putih yang keluar dari kemaluan selepas membuang air kecil atau kerana mengangkat benda yang berat. Contohnya kalau kita perasan kita penat sangat ke, bila kita buang air tu dia ada sedikit putih-putih. Ataupun kita pindah ke, angkat barang berat ke, kemudian kita pergi bilik air, dia ada keluar sikit. Okey, dia adalah najis maksudnya kena cuci bersih lah. Okey. Seterusnya. Okey. Ini kita pergi pada haid. Okey, kat tadi Kak faham yang air tu ada 3. So air mani, mazi dengan wadi. Secara mudahnya mazi dan mani ni kita kena mandi hadas bila dia keluar. Sebab satu tu dia ketika bersyahwat, satu lagi kemuncak syahwat. Air putih dengan lendir sama ke? Tak. Okey, dia actually likat air mani yang lebih likat. Apa beza keputihan perempuan dengan saya tak perasan soalan ni. Apa beza 3 air ni dengan keputihan perempuan? Okey, kita bincang air mazi ni dia bukan keputihan dia keluar ketika perempuan ini bersama dengan suami dia. Wanita isteri bersama dengan suami dia, dia keluar mazi dulu ketika dia ada perasaan pada pasangan dia. Kemudian dia akan rasa satu perasaan bahawa telah orang kata kemuncak syahwat tu telah hadir, maka yang itu keluar air mani. Okey? Kemudian air wadi. Air wadi ni boleh jadi inilah keputihan tadi. Boleh jadi ketika penat tadi. Okey? Tapi air wadi dia tak sama cair, dia tak secair air mazi. Air mazi dia banyak banyak. Air mani pun banyak. Kalau keputihan ni dia sikit-sikit. Okey? Ataupun bila kalau adik-adik nantilah dah berumah tangga, kadang-kadang bila kita mengandung, keputihan tu boleh jadi keluar banyak. Okey? Tapi tak apa. Yang penting kita faham dulu, nanti bila benda tu berlaku, kita dah ada ilmu. Okey? Kita pergi pada haid dulu. Haid ini adalah cecair yang mengalir. Dia darah lah. Bahasa dia cecair yang mengalir. Syarat dia ialah darah tabi'i semula jadi yang keluar daripada pangkal rahim perempuan. Dia keluar daripada tempat perempuan dekat dengan tempat wanita nak bersalin tu dan dalam keadaan sihat dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Dalil dia ialah dalam Quran wa yas'alu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai hukum haid. Katakanlah darah haid itu satu benda yang kotor dan mendatangkan mudarat. Okey?
Jadi haid ini kotor, haid ini pun sama kena mandi hadas, air mani keluar kena mandi hadas, mazi kena mandi hadas, wadi tak. Okey, cuma dia najis, kita kena cuci bersih. Okey, seterusnya. Okey, warna haid. Okey, ulama bersepakat warna haid ni sama ada dia boleh jadi hitam. Okey, kenapa haid ni ada? Kenapa perempuan ni special ada haid ni? Sebab dia nak keluarkan darah-darah kotor perempuan ini. Sebab bila kita, kalau lelaki disarankan untuk hijamah ataupun bekam untuk keluarkan darah kotor. Wanita ni secara semula jadi ni, dia keluar dan haid ini juga bertanda kita ni ada rahim. Kalau kita tak period, maka boleh jadi kita kena check kat doktor. Boleh jadi dia memang ada sindrom MRKH. Yang mana mereka ni wanita tapi tak ada rahim. Jadi kalau yang kita ni tak ada rahim, at certain point kita memang kena, contoh bukan tak ada rahim, kita tak period. Darjah tingkatan 3 tak period tu biasa lagi. Tapi tingkatan 5 tak period, kena pelik. Kena pergi jumpa doktor, kena check. So, bukan apa, sebab kalaulah kita ni ada MRKH syndrome, maka kita boleh bersedialah untuk apa-apa keadaan yang membolehkan kita, memudahkan kita di masa hadapan. Nanti saya share, nanti ingatkan saya kena tulis ni MRKH syndrome. Okey. Dia sama ada warna hitam kemerahan, kemudian merah, kuning, hujung-hujung tu dia kuning, kemudian keruh. Keruh ni antara pertengahan, antara putih dan hitam. Dia macam coklat-coklat pun boleh jadi juga. Kalau Hanafi pula dia kata 6 warna. Hitam, merah, kuning, keruh, hijau, warna tanah. Dia boleh jadi kekuningan dan kehijauan. Okey, Syafi'i pula, saya cerita semua tapi saya nak adik-adik jangan keliru ya. Kita tahu ilmu-ilmu ni tapi kita untuk memudahkan kita hanya berpegang pada satu ulama'. Kalau kat Malaysia kita berpegang pada fiqh Syafi'i lah. Kalau Syafi'i kata ada 5 warna, hitam, merah, syukrah. Syukrah ni apa? Warna tanah mengikut Hanafi dan kuning juga keruh. Okey, seterusnya. Okey, dalil warna kuning dan keruh seperti haid ni ada hadis, saya baca maksud dia, orang-orang perempuan menghantar kepada Aisyah iaitu Ummul Mukminin bekas bersih kapan. Okey, ni kaum Ansar mereka bertanya kepada Sayyidatina Aisyah dengan sesuatu yang berwarna kuning dari darah haid dan bertanya tentang salat. Aisyah berkata, janganlah kamu tergesa-gesa menganggap sudah suci sehingga kamu melihat putih bersih. Jadi adik-adik, kita ni nanti kita akan tengok tempoh haid, tapi kalau nak tahu kita ni memang dah habis, dia memang tak ada kuning-kuning. Cara dia macam mana? Bila kita dah mandi apa semua tu, kita mandi biasalah, kita tak pasti lagi ni. Kita check dululah, kita check. Lepas kita buang air apa semua, kita ambil sedikit tisu ke, kita masukkan sedikit, kita oleskan sedikit. Kalau ada kuning-kuning atau merah, kalau merah-merah tu confirm lah ada lagi. Kalau kuning-kuning boleh jadi belum habis. Dia sampai bila kita dah buang air, dah cuci-cuci bersih, bila kita oles sikit tu dia memang putih. Maka itu dikatakan telah habis. Tapi kita kena tengok juga syarat tempoh dia. Okay, seterusnya. Okey, tempoh suci. Okey, tempoh suci di sisi jumhur fuqaha ialah 15 hari. Maksudnya, dia akan jadi sebulan tu 15 hari period, boleh jadi maksimum. Maksimum tempoh suci itu 15 hari. Maksimum tempoh haid juga 15 hari. Okey, tempoh haid minimum khilaf tempoh haid minimum ada khilaf fuqaha. Tapi maksimum dia 15 hari, suci minimum mesti 15 hari. Kalau berlebihan, dia boleh jadi istihadah. Oleh itu, apa yang kurang dari tempoh minimum haid, dan yang lebih dari tempoh maksimum haid, dianggap istihadah. Seterusnya. Haid ini, kalau ikut Hanafi, tempoh minimum haid ialah 3 hari Hanafi ni kita belajar sikit lah. Haid ialah 3 hari 3 malam.
kurang daripada tu, kalau katalah orang tu mazhab Hanafi, dia sehari setengah je, dia dianggap istihadah pada mazhab Hanafi. Dan pertengahannya, kebiasaannya adalah 5 hari. Dan di mazhab Hanafi, maksimum haid ni adalah 10 hari, 10 malam sahaja. Lebih daripada itu adalah istihadah. Okay, seterusnya. Okay, Maliki pula, minimum haid ni tak ada. Sekurang-kurangnya 1 daf'ah. 1 daf'ah ni bagaimana? Sekali keluar. Dia keluar sekejap. Itu minimum Maliki. Atau 1 daf'ah dalam 1 tempoh. Dia keluar sekejap dalam 1 tempoh, lepas tu bersih. Bersih dianggap boleh mandi. Kemudian dalam mazhab Maliki juga, ia dianggap haid dan wajib mandi selepas habis darah tersebut keluar. Habis darah tersebut keluar, dah bersih semua, wajib mandi. Okey. Seterusnya. Okey, Syafi'i dan Hanbali. Okey, ini yang kita nak ambil perhatian. Sebab kita, Malaysia, kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Okey, adik-adik mungkin keliru nak pegang pada mazhab mana ni? Okey, kita ni sebagai orang yang bukan alim ulama', kita berpegang pada satu sahaja. Okey, cuma ada pada ketika-ketika keadaan, kita boleh ambil pandangan ulama' lain. Sebab kita ni bukan mujtahid, orang-orang yang mengeluarkan fatwa ataupun bukanlah orang ahli hadis, ahli Quran. Islam ni memberikan kemudahan pada kita, kita follow satu mazhab. Okey, jadi minimum haid bagi Syafi'i dan Hanbali ialah sehari semalam. 24 jam. 24 jam makna kata macam ni tak? Katalah dalam mazhab Syafi'i, kita kena 10 pagi. Hari sekarang ni pukul 10.16. 10.16 pagi. Okey? Tapi tiba-tiba malam tu dah bersih. Kita kena tunggu 10.16 esoknya. 10.16 esoknya cat bersih, maka bolehlah kita mandi wajib. Kalau masih ada malam tu ada bersih-bersih lagi, dia masih dalam tempoh 24 jam. Sebab minimum dia adalah sehari semalam. Faham ya kat situ? Jadi kita nak tahu tempoh kita habis haid juga macam ni tak? Katalah haid kita 5 hari kan? Bila kita cek lain-lain tidak bersih, okey lah. Tapi kalau katalah tak ada keluar sehari semalam tu, esok tunggu esoknya 24 jam. Itu tempoh minimum. Kemudian, okey, dan juga tidak disyaratkan darah turun dengan banyak. Okey, jika darah kurang dari sehari semalam, boleh jadi kepada istihadah. Tapi dia tunggu 24 hours tu juga. Dan minimum biasanya dalam Imam Syafi'i, dia kata biasanya period kita ni 5, 6, 7. Okey, 6 ke 7 hari lah average dia. Okey, maksimum adalah 15 hari. Okey, Imam Syafi'i dan Hanbali, kita cerita pasal Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i ni, dia kaji betul-betul tau. Kalau kita tengok memang dia kaji fiqh Hanbali, fiqh Maliki, fiqh Maliki, Hanbali, Hanafi, dan memang dia kata maksimum adalah 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari period kita, dia dianggap istihadah. Apa dia istihadah ni adik-adik? Istihadah ni dia bukan dikira darah haid lagi. Dia dikatakan sebagai darah penyakit. Jadi, selepas 15 hari, kalau keluar lagi darah, kena solat juga. Okey? Next. Ustazah Asia, saya sampai pukul berapa takut pula ternaik share kan terlebih masa. Pukul 11 Alamak Ustazah, saya tak dengar lah suara Ustazah. Ustazah boleh start ke? Okey. Ustazah tak nanti, siapa-siapa kalau dengar suara Ustazah tak sampai pukul berapa saya tak perasan. Okey, haid ni pendapat jumhur selain Hanbali, minimum tempoh suci antara 2 haid adalah 15 hari. Maksudnya macam ni Sekarang kalender ada 30 hari kan? So katakanlah kita, kadang-kadang dia boleh terjadi kita kena haid, kita ada period ni 2 kali sebulan. Okey, 2 kali sebulan. Tapi dia mesti tempoh suci antara 2 haid adalah 15 hari.
Contohnya kita kena akhir bulan November. So dia terlajak sikit ke bulan Disember. November. Apalah. Terlajak sikit ke awal Disember. Kemudian kita suci. Kemudian tiba-tiba kita kena lagi. Kita jangan pelik. Kenapa saya punya period bulan ni kena 2 kali? Asalkan tempoh dia suci tu antara 2 haid adalah 15 hari. Dia adalah tidak ada masalah. Yang jadi pelik adalah 15 hari period. Kemudian tiba-tiba tak period 3 hari, kemudian period lagi 15 hari. Itu bukannya. Sebab tu biasanya dekat sekolah, biasanya cikgu-cikgu check kan. Betul ke ni? Lama sangat tak pergi solat ni. Contohnya betul ke period ni kan? Gitu. Kerana dalam tempoh sebulan, wanita pasti ada tempoh suci dan tempoh haid. Jika maksimum haid adalah 15 hari, maka tempoh minimum suci adalah 15 hari. Tiada had maksimum bagi tempoh suci. Sebab kadang-kadang kita boleh suci contohnya 23 hari. Pasti tu kita period jenis sekejap je. Ada orang macam tu. Kemudian, boleh jadi tiada had langsung pada wanita. Sirah siapa? Ada sirah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra anak Rasulullah. Dia digelar Al-Batul. Sebab dia tak ada period langsung. Nikmat bagi dia sentiasa boleh solat. Tapi Allah bagi kita period ni untuk kita sama-sama keluarkan, nak balancekan hormon kita juga sebenarnya orang perempuan ni. Nak bagi rehat kan, tak adalah menaga je. Contohnya. Teruskan Ustazah, next slide. Ni peringkat darah-darah Muqtadi'ah. Boleh jadi Muqtadi'ah. Boleh jadi Muqtadah. Muqtadi'ah ni permulaan. Dia sikit-sikit. Kemudian hamil. Dalam fiqh Syafi'i memang dia kata kadang-kadang orang period, orang mengandung pun boleh period. Dia memang ada keluar darah lah sebenarnya, bleeding. Bukan bleeding biasa, dia memang dikatakan sebagai period tau. Tapi jarang-jarang berlaku lah. Jarang-jarang berlaku. Kemudian Mukhtalifah. Next slide Saizah. Tempoh. Next slide tak apa. Yang ni saya dah terang tadi. Fuqaha bersepakat tiada had maksimum bagi tempoh suci. Maksud tempoh suci ataupun at-tuhur, tempoh ketika mana wanita suci dari darah haid dan nifas. Sekejap saya nak tengok ada ke Kemudian tempoh ketika mana wanita suci ni at-tuhur ni dia ada 2 tanda. Pertama, darah tersebut kering. Kering lah, maksudnya tak ada dah, tak keluar darah. Kemudian yang kedua adalah qasfatul bayda. Qasfatul bayda. Bayda ni putih kan? Air putih jernih keluar di akhir haid. So katakanlah contohnya kita dah habis mandi wajib, kita dah check, kita perasan dia ada cecair. Tapi warna putih jernih. Ataupun dia putih lah. Sebab putih kan? Dia tak semestinya transparent maka itu adalah tanda at-tuhur. Dia tak ada kuning-kuning. Dia tak ada coklat-coklat. Dia tak merah. Tak adalah, kalau merah memang pilih lagi lah. Seterusnya. So kita nak pergi kat sini. Apa penghubung dia tadi sebenarnya adik-adik? Bila kita faham jenis air, bila kita faham jenis darah, barulah kita tahu kita punya solat ni sah ke tak. Sebab kita ni, kita kan kalau kita berhubung dengan WhatsApp, kita berhubung dengan Facebook, kita berhubung kan. Ini kita nak berhubung dengan Allah. Connection kita dengan Allah. Jadi kita kena tahu bagaimana keadaan kita dah suci, bagaimana keadaan kita perlu mandi wajib. Jadi kita pergi kepada kaedah mandi wajib. Mungkin adik-adik dah tahu, tapi kita share bersama supaya mungkin ada benda-benda yang boleh kita tambah baiklah dalam ilmu kita. Ta'arif dia ialah mengalirkan air di sesuatu secara mutlak. Ni bahasalah.
Kalau syarak, dia mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat yang tertentu. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu berjunub, maka hendaklah bersuci. Seterusnya. Okey, saya nak tanya lah sambil-sambil ke adik-adik ni kan. Tingkatan 4 ada, tingkatan 5 ni. Okey. Jangan segan Ada tak yang dah ada ragu-ragu cara dia mandi wajib selama ni? Okey, sebab ada orang dia ingat bila dia haid sahaja dia mandi wajib. Sebenarnya tak. Kalau contoh saya minta maaf, saya kena cerita benda ni untuk adik-adik tahu. Saya tak tahu dah zaman sekarang budak-budak baca novel ke tak. Tapi kalau kita baca novel ataupun kita tengok cerita Korea, ataupun kita tengok cerita-cerita yang ada adegan yang minta maaf ya, adegan-adegan itu memang perlu dielakkan untuk ditonton sebenarnya. Tapi saya faham mungkin setiap orang dia nak tengok apa semua. Kita kena jaga ya, apa yang kita tengok, apa yang kita baca, novel ke, apa yang kita tonton tu kadang-kadang kita perasan bila kita tengok tu tiba-tiba basah. Itu boleh jadi air mani. Okey, so kena mandi wajib sebab dah ada perasaan syahwat tersebut. Faham Okey, perkara yang mewajibkan mandi. Okey, perkara yang mewajibkan mandi, pertama keluar air mani. Maksudnya ada persetubuhan antara isteri dan suami dan keluar air mani. Okey, saya takkan cakap lah antara hubungan Pak Wu dengan Mak Wu, Mami Daddy yang belum kahwin tu, Abi Umi yang belum kahwin, kita tak bincang pasal yang itu ya. Sebabnya adik-adik tak apalah, kita cerita sikit ke adik-adik. Sebenarnya hubungan kita dengan lelaki selama belum haji Nabi, sebelum berkahwin, dia adalah dilarang dalam Islam. Boleh tak bercinta ni? Boleh dengan suami. Boleh tak bercinta ni? Boleh dengan isteri. Sebelum tu kita simpanlah perasaan kita jaga diri kita, kita puasa dan kita berkawan dengan orang-orang yang baik. Okey? Bukan bermakna mungkin kita ada orang kata berkawan dengan orang yang serius kan. Tapi biarlah pada umur yang dah sesuai dan kemudian dengan niat untuk berkahwin dengan orang tersebut. Kalau untuk main-main, dia adalah dilarang. Okey? Tapi kalau kita berniat untuk berkahwin dengan orang tu, tapi kita kawan sampai 5-6 lelaki. Semua kita niat nak kahwin. So dia jadi lain dah adik-adik Okey. Jadi yang kedua adalah iltiqa' al-khitanan. Maksudnya bertemu antara dua alat yang berhatan ni. Maksudnya alat lelaki dan perempuan walaupun tak keluar apa-apa tapi bertemu ataupun masuk, maka perlu mandi wajib. Kemudian bila kita haid, kena mandi wajib. Nifas, mandi wajib. Kemudian mati. Mati kena mandi dimandikan jenazah ni. Selain mati syahid. Kemudian masuk Islam. Disarankan, diwajibkan mandi. Kemudian wiladah. Okey, lepas kita dah bersalin. Okey, lepas dah bersalin, dah settle apa semua, mandilah. Okey, seterusnya. Okey, cara mandi wajib. Okey, simple je sebenarnya. Tapi kita nak belajar hari ni. Jadi adik-adik lepas ni kalau katakanlah tengok benda-benda tak baik, kena mandi. Kalau tiba-tiba basah tu, mandi. Kemudian lagi apa? Terbayang je. Sebab tu, okey, nanti saya tunjuk kalau sempat kita share screen, saya tunjuk apa kesan pada brain kita kalau kita selalu tengok benda yang tak soleh. Kata Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad ataupun pendidikan anak-anak dalam Islam, apa yang kita baca, apa yang kita tengok ni, dia akan mempengaruhi otak kita tau. So masa saya baca tu, saya macam, sebab dia tak tunjuk gambar kan. So saya buatlah kajian sikit. Memang orang-orang yang menonton pornografi ataupun cerita-cerita yang ada adegan yang tidak ini, adegan yang hampir kepada penzinaan ini seperti bersumbuan dan sebagainya. Minta maaf saya kena sebut sebab dia akan mendatangkan satu rasa. Rasa apa? Rasa syahwah, rasa ingin disayangi, rasa ingin menyayangi. Padahal pada ketika itu dia belum mampu. Belum mampu dari erti kata lain apa? Dia punya pakaian pun mak ayah beli lagi.
dia belum orang kata belum mampu untuk berdikari lagi. Perasaan pun tak boleh manage lagi. Kan, cemburu pun banyak lagi gitu. Okey, kita tengok next. Okey, cara mandi yang wajib simple. Ada dua, berniat. Okey, kita niat ketika mula mandi dan merasakan air. Okey, niat tu biasa kita dengar nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala. Okey, akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi hadas kerana Allah Ta'ala. Hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, niat ni dalam hati pun tak apa, nak lafaz pun boleh. Nak lafaz dapat pahala lebih sikit, dalam hati dah dapat pahala, dilafazkan pun dapat pahala juga. Okey. Kemudian yang kedua, kita basahkan semua anggota badan yang zahir, kulit dan rambut sehingga pangkal rambut. Kita make sure lah kalau kita rambut panjang, kena basahkan semua. Tepi-tepi telinga, celah-celah tangan, celah-celah ketiak kan, mana-mana bawah-bawah sendi-sendi tu kita basahkan semua. Okey. Kalau macam ini meratakan kalau ada basah nak jerlung terus pun tak apa, asalkan basah semua. Okey. Next. Okey, cara mandi wajib yang sunat. Okey, kita basuh kedua-dua tangan kat luar bekas ni, contohlah ada bekas, kita basuh tangan dulu. Okey, kemudian basuh kemaluan dulu. Bersihkan ni yang sunat ni yang Nabi buat bersihkan kemaluan dan kekotoran di badan dengan tangan kiri Seterusnya ketat tangan tersebut dengan pakaian bersih. Dah basah tu ketat dulu. Kemudian berwuduk dulu. Berwuduk dengan sempurna setelah mandi. Okay, sebab lepas tu kita dah boleh solat kan. Dan Nabi pun walaupun selepas tu dia tak solat, dia akan berwuduk. Sebab Nabi dia akan sentiasa membiasakan diri dia dalam keadaan wuduk. Seterusnya. Okey, kemudian ini cara lain, dia akan menyelati rambut dengan air. Kemudian basuh kepala sebanyak 3 kali. Dia masukkan rambut ni dengan air, basuh kepala ni 3 kali. Kemudian dia akan mulakan tangan kanan, bahagian anggota kanan dulu. Tangan kanan, kaki kanan, semua-semua yang kanan dulu. Kemudian barulah dia pergi ke kiri. So berturut-turut tangan 3 kali, kemudian sini-sini 3 kali. Okey, berturut-turut. Lepas satu-satu. Kemudian yang sini, kiri pula. Seterusnya. Kemudian dia akan sempurnakan basuhan pada lipatan anggota badan. Seperti 2 telinga, lipatan kulit perut, ketiak, dalam lubang pusat, kita cuci. Kemudian ulang basuhan sebanyak 3 kali. Okey, kalau kita kita boleh ambil kaedah yang wajib tadi, yang mudah tadi, yang sunat kita tahu bagus untuk kita praktikkan juga. Dapat pahala mengikuti sunnah Nabi dan dapat pahala lebihlah buat 3 kali. Seterusnya. Okey. Seterusnya dah habis semua kan? Dah habis mandi wajib, dah faham kat sini Boleh tak komen sikit? Faham? Saya ada apa-apa nak tanya. Kuku macam mana Ustazah? Kan? Betul ke masa haid tak boleh potong kuku? Betul ke tak boleh potong rambut? Kena simpan ke rambut tu? Kena simpan ke kuku tu mandikan sekali? Okey? Mudah sangat Islam ni sebenarnya. Dia sebut apa? Mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Bila rambut tu dah gugur, bila kuku ni dah potong, dia sudah tidak lagi menjadi anggota badan. Okey? Kalau lain lah, kalau macam you boleh basuh sekali tau. Tak ada masalah. You boleh basuh sekali. Tapi kebetulan kalau you dah terpotong, tak adalah you kena simpan kuku tu untuk basuhkan sekali. Okey? Okey, setting hudung pula. Okey, berwuduk. Okey. Berwuduk ni, perbuatan meratakan air pada anggota badan tertentu. Ni saya yakin ramai tahu. Muka, tangan, kepala dan kaki. Ini anggota wuduk yang wajib berserta dengan niat. Okey? Sebab apa adik-adik? Kita dah faham tadi air. Kita dah faham haid. Kita dah faham mandi. Kita kena berwuduk lah sebab nak solat kan? Okey. Next. Okey. Ini apa orang kata merukun wuduk. Kita niat, okey, membasuh muka,
Basuh kedua belah tangan hingga ke siku, mula dengan tangan kanan dulu. Okey. Kemudian menyapu sebahagian kepala, basuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Tertib. Okey. Nampak kan? Okey, seterusnya. Okey. Kemudian ni sunat-sunat wuduk. Sunat wuduk kita sebut nama Allah pada permulaan wuduk. Baca doa lah. Kan? Kemudian kan baca wuduk ni masa nak niat wuduk ni lafaz tu masa basuh muka kan. So semula tu boleh lah nak bismillahirrahmanirrahim. Basuh kedua belah tapak tangan sebanyak 3 kali. Ni kalau sunat dia 3 kali lah. Kemudian kita bersuki. Bolehkah menghimpun 2 mandi wajib? Maksudnya apa? Boleh tanya sikit tak? 2 mandi wajib yang mana? Nanti jawab apa komen menghimpun 2 mandi wajib maksudnya macam mana tu nanti saya terangkan. Kemudian berkumur-kumur. Ini Rasulullah buat dia kumur-kumur. Dia kumur-kumur. Dia masukkan air, kumur-kumur dia buang. Kemudian dia masukkan air sedikit. Letak air dekat sini. Kemudian dia masukkan sikit. Dia sedut ataupun boleh juga masukkan macam tu ke dalam hidung dengan tangan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Okey, sebab kita nak keluarkan kotoran. Okey, sebab wuduk ni juga dianggap sebagai bukan sahaja membersihkan diri kita daripada dosa, tapi membersihkan kita juga daripada kotoran-kotoran lah. Kan banyak tahu tu ada bakteria apa semua kan basuh. Kemudian kita ucap 2 kalimah syahadah dan berdoa setelah selesai wuduk. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita kalau dah ada janggut. Ni kita tak ada janggut lah perempuan kan. Tapi kalau katalah suami-suami ke, ustaz-ustaz ke, dia kena sunat dia Rasulullah akan menyelati janggut-janggut dia yang tebal tu. Menyelati celah-celah jari kedua belah tangan dan kaki. Dan dia akan melakukan perbuatan rukun dan sunat sebanyak 3 kali. Dan akan dahulukan kanan dari kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Contoh wiladah dengan nifas. Boleh menyimpan 2 mandi wajib kalau wiladah dengan tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Seterusnya. Okey. Tidak berbual ketika berwuduk. Sederhana menggunakan air bukanlah air itu sebesar-besar lah. Kemudian melebihkan basuhan muka. Okey. Satu lagi, kalau kita wuduk ni walaupun dengan air sederhana, kita boleh lebih-lebihkan sikit tau. Ke tepi-tepi sikit, bawa masuk ke dagu sikit. Sebab apa? Anggota wuduk ni dia akan bercahaya di akhirat kelak. Okey. Melakukan rukun secara berturut-turut dari rukun pertama hingga rukun terakhir. Okey, teruskan saya minta izin minum kejap Seterusnya, sahabat. Okey, so perkara yang batalkan wuduk. Kita faham sikit lah. Okey, apa-apa yang keluar daripada kubur dan dubur seperti kencing. Pakai hajat lah. Najis, darah, kentut dan lain-lain. Kalau ikut Syafi'i, batal. Okey, ada setengah ulama dia kentut tak batal. Tapi kita ikut Syafi'i lain Kemudian tidur yang tidak tetap. Kita tidur, kemudian kita punya belakang badan tu, punggung tu tak tetap. Dan kita pun tak yakin. Kita ni walaupun tetap, kita pun tak yakin. Kita ni kentut ke tak ke apa, keluar angin ke, ada terkorek hidung ke apa kan. Tak tetap tu, kita batal wuduk. Okey. Tapi kalau kita dah ada wuduk pun, kemudian tiba-tiba kita zuhur dah ada wuduk, kita jaga, kita baca Quran, tiba-tiba masuk asar. Okey. Jadi ketika itu kita ada wuduk, tapi kita ada rasa nak tajdid wuduk ataupun memperbaharui wuduk. Boleh. Itu dibolehkan dan dapat pahala. Okey. Kemudian hilang akal disebabkan mabuk, pitam, sakit atau gila. Ingat kalau tiba-tiba pengsan, nak solat tu pengsan, batal wuduk. Ambil wuduk dulu. Okey. So perkara-perkara yang membatalkan wuduk selain itu adalah ini ikut Imam Syafi'i seorang lelaki menyentuh isterinya atau perempuan lain tanpa berlapis.
Tapi okey, bila disebutkan bahagian ini special special menampakkan kemudahan Islam. Okey. Kita sentuh isteri, mak ayah kita lah, ayah kita sentuh mak kita dah ambil wuduk. Batal kalau ikut Imam Syafi'i, atau perempuan lain tanpa berlapis. Tetapi kalau dalam satu sirah Rasulullah dia dah ambil wuduk, kemudian dia pergi kepada Sayyidatina Aisyah, dia cium pipi Sayyidatina Aisyah, kemudian dia sambung tawaf. Okey, kat sini ulama bersepakat bahawa bila dah ambil wuduk, sentuh tanpa syahwat, selain daripada bertemu ke apa semua tu, dia tak batal. Maksudnya pegang tak batal. Okey. Kadang-kadang minta maaf ya, ada orang buat macam lawak lah. Dia kata nak usik-usik isteri setiap kali nak solat tu, dia pergi pegang tangan isteri dia. Ataupun isteri nak batalkan solat suami, dia pegang-pegang kan. Saya minta maaf lah kalau yang tu saya tak rasa kelakar pun. Sebab sebenarnya Islam ni sangat luas. Tak adalah tanpa menyusahkan kita. Isteri kita nak ngusik-ngusik kita tu, ataupun suami kita nak ngusik-ngusik kita tu, sampai kita kena ambil wuduk banyak kali kan. Tapi kalau kita nak berpegang pada Imam Syafi'i boleh. So kita kena jagalah. Kalau kita nak berpegang pada pandangan yang sedikit, pandangan yang terbuka yang ini boleh. Contohnya macam kalau kita pergi menunaikan haji, batal kalau kita, kan biasa memang terbatal. Tapi kalau kita tawaf, sebab keadaan tawaf di Baitullah tu sangat berhimpit-himpit, kalau tersentuh, bukan sengaja-sengaja kita depangkan tangan kita, sentuh-sentuh, bukan macam tu kita dah masukkan tangan kita dalam telekung ke apa semua, ataupun kita dah jaga diri kita tapi tersentuh. Ketika tawaf itu dia tidak jadi batal. So dia mengikut uruf. Uruf ni apa keadaan ketika itu. Tapi janganlah kita main ni kita tersentuh tak batal. Tanpa niat tak batal. Mana ada tanpa niat ke dengan niat, kalau bukan murid dia batal lah. Tapi special case untuk suami dan isteri. Kemudian yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk ialah menyentuh kemaluan manusia. Sama ada diri sendiri atau orang lain. Sama ada dengan tapak tangan atau jari tanpa berlapis, dia batal wuduk. Okay, next. Okay, ni bab yang paling cantik. Saya suka nak cerita bab ni. Sebelum saya cerita ni, ada soalan tak? Kalau adik lelaki dengan kakak perempuan, okey. Adik lelaki dengan kakak perempuan, muhrim sayang. Muhrim tak batal lah. Dia mestilah ialah orang yang boleh dikahwini. Contohnya kita dengan bapa saudara kita. Orang-orang yang aurat lah. Kecuali suami isteri. Suami isteri kan dia sebenarnya dah lelaki yang muhrim. Tapi ikut Imam Syafi'i kena ambil wuduk. Okey, tapi kalau apa orang kata ikut pandangan yang sedikit terbuka, untuk khas untuk suami isteri, boleh kita katakan sebagai ulama bersepakat. Okey, bila kita ada pandangan ulama ni, kita tak boleh kata okey pandangan ulama A salah, pandangan ulama B salah. Bukan. Dua-dua betul. So kita ambillah yang mana yang kita rasa selesa. Okey. Seterusnya adalah bab aurat. Okey. Had aurat wanita. Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. So bila tapak tangan ni, yang atas ni macam mana Puan Zahra? Puan Zahra ni tunjuk tangan sekali ni, dikiaskanlah atas tangan ni sekali. Okey, ketika pernah dalam sirah Sayyidatina Asma. Kalau ada family berkumpul, ramai ajnabi, wajib ke pakai token? Okey. Okey, sekejap nanti kita jawab soalan tu Okey, seterusnya. Okey, pakaian wanita muslimah hendaklah menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tapak tangan. Wajah ni kalau nak tutup pakai purda kan, macam ni lofa ke, tak ada masalah. Tetapi dia bukanlah aurat. So kalau katakanlah tiba-tiba ni lofa buka purda, contoh janganlah jadi isu pula. Dia tak istiqamah. Tak wajib pun kan. Dan kita jugalah, yang kita pun tak naklah hukum apa cakap-cakap pasal orang ni kan. Kita tengok diri kita. Okey.
Okey, kecuali bukan pakaian yang nipis. Pakaian yang nipis ni dia bukan jarang tau, tapi nipis. Bila nipis boleh nampak bentuk badan. Okey, yang menggambarkan kulit pun tak boleh. Contohnya jarang. Okey, kemudian ketat. Tak boleh. Okey, ketat. Kalau contohlah kita pakai pakaian kan. Tujuan niqab. Okey, adik-adik, niqab ni nanti kita pergi saya tulis kat sini dulu niqab. Tujuan niqab ni kan. Insya-Allah dia ada banyak perbahasan ulama. Okey, tidak menggambarkan bentuk badan dan menampakkan fitnah. Contohnya kita pakai tudung ni. Tapi baju ketat doa. Kelantan saya ni suami jom Kelantan. Saya tak pandai cakap Kelantan sangat. Tapi sajalah. Ketat ni. Okey, sendat pula. Seluar pun ketat kan. Jadi seolah-olah kita tak tutup. Sebab apa? Bila kata menutup ni macam ni tau. Ni kan, ni botol air. So saya tutup. Tak nampak kan botol air ni? Nampak yang bawah lah. Tak nampak kan yang atas ni. Saya tutup. Tapi bila kita kata kita pakai baju ketat, dia membalut. Membalut. Kita bukan suruh membalut tubuh badan. Kita suruh menutup. So orang tak nampak apa yang dalam ditutup tu. Macam kita, okey, ibaratnya macam ni tau adik-adik. Kalaulah saya tanya kat adik-adik semua, kalaulah hari ni Puan Zahra bagi hadiah ni, nak bagi hadiah mahal, apa benda ni yang menarik sikit kat budak-budak sekarang ni, katalah iPhone. Katakanlah, ni contoh je lah Kita bagi iPhone ni, satu iPhone saya letak dalam kotak iPhone, cantik. Okey, plastik pun tak buka lagi. Satu lagi, iPhone saya bagi, tapi dah terbuka. So adik-adik nak yang mana? Yang dalam kotak cantik yang plastik tu ke? Yang dah terbuka ni? Yang tak siapa-siapa dah pegang-pegang ni dana ni? Nak yang mana? Nak yang nampak baru ke? Kan? Yang tak buka lah kan? So macam tu lah kita ni nak jadi wanita yang macam tu. Bukanlah senang-senang bagi free show. Tunjuk sana, tunjuk sini. Jadi nanti kalau kita dah berkahwin, dah tak adalah hadiah yang pasangan kita nak buka tu. Sama juga macam lelaki. Cuma kat sini pik wanita. Kalau ada pik lelaki, kalau dia pakai baju ketat-ketat pun dia nak tunjuk kat siapa? Dah free lah. Dia dah tunjuk dalam dia punya free show tu kan. Dah menarik mana lah kan. Gitu. Okey. Kita ni cerita untuk sama-sama lah kan. Pagi-pagi ni saya pun tak tahu, tak buka skrin ni. Boleh jadi yang dengar ni mungkin terbaring kata-kata kan. Jadi kita share lah kan. Okey. Kemudian tak menyerupai pakaian lelaki. Bukanlah kita ni pakai pakaian lelaki. Ada setengah orang tu sampai ambil kain, dia balut dia punya bentuk dada. Nak bagi nampak macam lelaki. Okey. Lepas tu orang buat tudung pun terbun. Sebab sebenarnya pakai tudung tu dah rasa wajib. Tapi sebenarnya tak nak kalau boleh nak jadi tomboy ke apa. Bukan macam tu. Fitrah kita, kalau ikut Al-Quran, disebut ada jantina lelaki dan perempuan. Hatta unsa pun dia kena pilih salah satu. Dia memang dalam Islam ni, dalam Al-Quran dia tidak ada yang transgender, lesbian. Dia tu dia ada tapi bukan fitrah dia lahir ikut alat dia. Okey? Itulah dekat situlah dia. Cuma kalau dia khunsa dia kena pilih salah satu. Okey, seterusnya. Okey, aurat wanita dengan aurat wanita dan lelaki mahram. Lelaki yang adik-beradik ni. Okey, setengah ulama' berpendapat boleh dizahirkan selain dari pusat hingga ke lutut. Okey, pusat hingga ke lutut tak boleh. Ni setengah ulama'. Tapi kita tak segan ke bahagian dada kita kan? Nak kena tutup juga. Tapi yang rajih ialah tidak boleh menzahirkan kecuali apa yang susah baginya menutup di hadapan mereka. Okey, maksudnya apa? Benda macam contohnya kita pakai baju t-shirt dengan pendek, kemudian pakai seluar panjang ataupun pakai kain, ataupun seluar kita mungkin pendek sikit tapi dia dah tutup bahagian lutut ataupun bawah sikit, cuma dia tak adalah tutup bahagian betis tu. Okey?
Kemudian leher, kepala, betis, lengan ni dalam adik-beradik tak apa, tak perlu. Tapi jangan kita sengaja-sengaja sebabkan contohnya perempuan duduk asrama ni, perempuan dengan perempuan. Ataupun duduk serumah perempuan dengan perempuan. Kita pun dengan sengaja tak sengaja ni pakai bahagian atas dengan bahagian bawah baju dalam. Tak boleh. Sebab perempuan dengan perempuan pun dia boleh ada syahwah dia. Sebab syaitan ni ada. Okey? Kemudian sama juga kalau tiba-tiba minta maaf saya kena cerita benda ni sebab kadang-kadang berlaku. Tiba-tiba kita ada kawan, dia suka duduk sebelah kita, dia pegang-pegang. Kawan perempuan ni, dia pegang-pegang. Tak boleh. Cakap dengan dia tak boleh ni, Allah tak suka, ini kaum yang dilaknat Allah ni. Pegang-pegang bahagian dada, pegang bahagian bawah tak boleh. Okey? Tak ada istilah wanita ni ditakdirkan untuk wanita. Dalam Al-Quran, Allah sebut lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Maksudnya dia ada lelaki dan perempuan je. Dia tak, yang keji dengan yang keji. Dia tak ada lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tidak ada. Okey, so kita berpandukan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, suara Ustazah tersekat-sekat. Siapa yang tak dengar suara saya? Takut pula ke yang lain dengar? Oh, okey. Okey, kejap Panjang soalan kita ni. Okey. Kemudian, Bahagian kulit tak boleh tunjuk. Perut, peha, alat kemaluan tidak boleh dizahirkan jika tak ada darurat. Darurat ni bila? Contohnya kita ni sakit, pergi jumpa doktor. Tiba-tiba yang jadi doktor tu mungkin abang kita ke, adik kita ke, lelaki, bolehlah nak tunjuk kan. Kecuali dia sebenarnya kan, dalam Islam ni semua benda boleh. Tapi ada masanya. Tak boleh tunjuk semua ni. Bila boleh tunjuk? Bila dah kahwin dengan suami. Dengan suami pun ada adabnya. Kan? Bukanlah tiba-tiba melonong je kat rumah tu. Macam tu kan? Bukan. Dia ada adabnya lah. Macam hadiah tadi lah. Okey, kita jawab soalan Sebelum tu kita pergi next Ustazah. Saya rasa nak habis dah slide saya ni. Okey. Aurat muslimah bersama perempuan bukan Islam. Okey, kalau kita ada kawan-kawan Cina ke India yang bukan Islam Kalau Islam, alhamdulillah tak ada masalah. Okey, dia sama je antara pusat dan lutut. Kemudian seluruh badan kecuali anggota-anggota kerja. Okey, contohnya kita tak pakai sokin tak apa. Kita tak pakai orang kata lengan panjang tak apa. Okey. Tapi ada pandangan ulama kalau memang Syafi'i dia suruh pakai tudung tau. Tapi kecuali tangan ni tak apa. Tapi bila ada benda ni, bila ada pandangan ulama ni kita boleh ambil yang ringan sikit. Okay, saya ada kawan, dia serumah dengan Chinese dulu. Memang dia pakai tudung je sebab dia berpegang pada Syafi'i. Salah tak dia? Tak salah. Tapi ada juga saya kawan yang dia buka lah tudung, buka tangan tapi dia tak tunjuklah benda-benda yang dalam ni. Okey, so okey je. Boleh berpegang pada kedua-dua keadaan ni sebab Islam ni tak adalah sampai memberatkan kita. So ada orang dia tak rasa berat untuk pakai tudung sentiasa dengan kawan Chinese di India yang bukan Muslim. Okey. So saya jawab soalan dulu Okey, apa dia nikah, burqa dengan furdah? Benda yang sama atau yang lain? Okey. Burqa ni dia tak nampak mata. Mata pun tutup. Macam itulah dia macam semua. Dia ada kain yang nipis kat bahagian mata lah. Kalau nikah pula dia tutup lah. Dia tutup sini, dia tutup kening sekali. Kalau furdah dia tutup muka je. Dia nampaklah mata dengan kening. Okey. Apa tujuan nikah ni? Okey, nikah ni adalah pakaian Ummul Mukminin. Okey, Ummul Mukminin yang mana mereka ni kata isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi ni dia golongan-golongan yang Rasulullah sebut sebagai mereka ni setelah katalah Rasulullah wafat apa semua tidak boleh dikahwini oleh mana-mana sahabat. Sebab special, mereka ni adalah isteri-isteri Nabi. Jadi terpelihara, dijaga. Ibarat kalau sahabat-sahabat berbincang dengan isteri-isteri Nabi, mereka akan ada tabir. Okey, mereka hormat. Okey, tapi di wilayah, orang kata di Arab, benda tu jadi satu budaya. Satu budaya, mereka ni memang sangat memuliakan wanita. Mereka tak suka nak tayang-tayang perempuan.
Sebab wanita salihah ini ada satu kata-kata ulama yang saya suka sangat sebab dia kata wanita salihah ini dia tidak memandang dan dia tidak dipandang. Apa maksudnya? Dia jaga pandangan mata dia dan dia tidaklah menyebabkan orang lelaki semua nak tengok dia. Contohlah pakai gelang kaki yang ada loceng sampai 563. Jalan dia kecil. Semua macam ni. Apa enggak kan? Orang datang tengok. Bukan dia macam tu. Ataupun dia pakai pakaian ketat sehingga menyebabkan orang nak pandang. Ataupun dia pakai wangi-wangi yang terlalu harum sehingga orang pandang. Okay, wanita yang terbaik tu dia jaga. Bukan tak boleh pakai wangi-wangi, boleh. Tapi bukanlah sampai bila orang tengok. Sampai macam tu. Mana bau wangi tu? Gitu. Okay. Jadi wajib tak kita pakai purdah ni? Tak wajib. Okay. Dan juga satu lagi benda bila kita sebut purdah atau tidak ni dia bergantung juga kepada fiqh waqi'i. Fiqh waqi'i contohnya kalau kat Malaysia ni ataupun kalau kat Indonesia ni orang-orang yang pakai purdah ni adalah digelar sebagai apa orang kata tu? Pengganas tau. Tapi bukan di mereka ni pengganas. Tapi memang dulu ketika Indonesia pernah ada isu, mereka-mereka yang ada silap ni, bukan ada kesilapan. Mereka yang dikatakan bersalah ni ialah mereka yang berpegang kuat pada agama dan mereka yang pakai purdah. Jadi fiqh waqi'i ni menyebabkan you tak wajiblah pakai purdah supaya mengelakkan bahaya pada diri you lah ketika keadaan macam tu. Okey? Dan juga fiqh waqi'i Malaysia. Kita ni sebenarnya okey, kalau nak orang tu cantik sangat. Cantiknya lah. Kita tengok pun, kita yang perempuan tengok pun kita macam Allah cantik dia. Okey, boleh dia nak pakai purdah. Tapi saya ada seorang kawan, ya Allah memang cantik sangat. Tapi dia minta izin daripada ayah dia untuk pakai purdah. Ayah dia kata macam ni dengan dia. Ayah dia kata, mu ni, ayah dia Kelantan. Kelantan. Ayah dia kata, awak ni, kalau awak jaga diri, awak tak pakai purdah pun, tak ada lelaki nak kacau saja-saja dengan awak. Tapi kalau awak pakai purdah pun, kalau duduk gedik-gedik sana, tunjuk pakai sekejap selfie, sekejap Instagram, sekejap lah macam-macam gaya tu contohnya, membahayakan diri juga. Kata pun kita add ramai-ramai follower kita semua lelaki, Instagram kita ke Facebook kita pun ramai lelaki. Kita pun sekejap posing nampak kat sini, sekejap posing nampak kat sini. Pakaian pun ketat-ketat. So, tak boleh okey. Tak apa, mungkin adik-adik akan rasa macam, alah boring ni Ustazah, saya kan pakai t-shirt biasalah, naklah nampak bentuk sikit. Boleh, bukan tak boleh, tapi kat bilik lah, kat rumah. Yang kat luar tu tak payahlah. Pakailah yang sopan-sopan. Jadikan diri kita ni sebagai hadiah. Okey? Hadiah untuk yang berhak. Kemudian, okey. Bagaimana pula dengan bapa saudara atau adik tiri? Okey. Adik tiri dia jadi muhrim bila mak ayah kita telah pun bersama. Mak ayah, mak kandung contohnya dengan ayah tiri. Ataupun mak tiri dengan ayah kandung. Bila mereka telah bersama dengan adik tiri ni, kita tak aurat lah. Tak aurat. Dan kita boleh lah. Okay. Kita haram berkahwin dengan adik-beradik tiri sebab dah ni kan. Okay, kemudian kalau, ni pasal lelaki pula. Kalau lelaki pakai seluar ketat yang sendat, macam mana pula Ustazah? Apa hukum dia? Sebab hari ni kita belajar pasal fiqh wanita, saya cerita pasal fiqh wanita lah. Tapi sebenarnya lelaki pun tak bolehlah berpakaian sampai mendedahkan tubuh badannya. Okey, contohnya pakai baju, buka butang sampai 56 contoh. Ataupun dia pakai terlampau ketat. Dia bukan slim fit dah, dia slim six pack semua kan. Dia juga contoh, Ustazah dia bukan slim, Ustazah dia gemuk, baju dia ketat sangat. Okey, yang itu besarkan sikit. Okey, sebab kita jaga kan. Yang penting jangan sendat. Jangan sendat ketat, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa-apa saja yang menyebabkan ketat apa semua tu, contohnya lelaki aurat dia antara pusat dan lutut. Tapi kalau dia ketat kat seluar apa semua, jadi aurat lah. Okey. Okey, saya nak sebut pasal MRK case tadi Kalau ada soalan boleh. Kalau saya masa dah habis bagi tahu juga MRK case ialah adik-adik
Benda ni banyak berlaku dalam perundangan syariah juga. Kadang-kadang wanita ni dia tak tahu, dia tak period. Dia relax je lah sebab memang ada orang dalam sirah yang orang yang tak period. Siapa yang tak period ni? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan memang berlaku, saya juga ada kawan-kawan yang memang sepanjang hidup dia tak period. Dia kahwin-kahwin tahu-tahu mengandung. Kahwin-kahwin tahu-tahu mengandung. Dia tak pernah period. Okey? Jadi, dia ni, MHKH ni, bila dia tak period, dah sampai 3 dan 5 pun tak period, kena pergi jumpa doktor. Check, ada rahim ke tak. Okay, kadang-kadang mereka yang MRKH syndrome ni, dia dah tak ada rahim. Kemudian dia tak ada lubang. Tak ada lubang paras. Jadi bila tak ada lubang paras nanti, bila katakanlah nanti dia dah berkenalan dengan orang, dah nak berkahwin, nak semua kan, dia akan menimbulkan rasa tak puas hati pada pasangan lah. So jadi biasanya kalau MRKH syndrome ni, biasanya mereka ni akan berkahwin dengan duda, orang yang dah ada anak lah. Ataupun kadang-kadang ada yang ambil anak angkat, apa semua. Jadi benda tu boleh lah. Dan macam mana ni, bila dia orang ni ada yang ada lubang paras, ada yang tak ada langsung, ada yang ada sikit. So benda tu dia akan ada satu kaedah lah di operation. Dia bukanlah contohnya hari ni tahu, hari ni nak kahwin, esok nak kahwin, hari ni baru buat. Dia tak boleh, dia dilate, dia ambil masa 6 bulan. Dia akan buat lubang. So at least bila dia berkahwin tu dapatlah memenuhi hajat pasangan tersebut. So ni kita kena tahulah. Okey. Kemudian nikah. Nikah ni tadi saya dah jawab kan. Nikah tak wajib. Okey. Tapi kalau nak pakai terpulang. Cuma ada pandangan sorry saya kena cakap. Ada pandangan yang mengatakan nikah ni wajib. Okey, itu pandangan ulama lain. Tak apalah. Dia berpegang pada pandangan ulama tu, maka dia betul. Kita berpegang pada ulama yang kata tak wajib, maka kita pun betul. Sebab Rasulullah dalam hadis dia yang sahih, yang sahih, minta maaf, muka dan tapak tangan ini tidak aurat. Okey, faham ya? Ada apa-apa soalan lagi? Okay, kalau ada apa-apa soalan, boleh ya kalau... Ustazah hukum pakai inai. Inai boleh? Inai boleh? Boleh. Inai ni dia sebenarnya perbuatan untuk menyihatkan juga. Menyihatkan kuku. Okey. Kemudian, inai rambut boleh. Cuma inai ni you kena tengok lah. Kadang-kadang dia kat kedai tu dia cakap dia inai. Tapi ada warna. Okey. So, better cari inai-inai yang asli. Satu. Kemudian dia jadi budaya. Bila inai ni kita banyak pakai masa kahwin. So, tak ada masalah yang nak pakai masa kahwin. Tapi you janganlah pakai sampai berlebih-lebihan sangat bunga tu. Sampai dah jadi macam penuh tak nampak sangat. Jadi macam Hindu. Kalau nak ada bunga sikit tak ada masalah. Dia harus ya. Tapi bila dia lukis-lukis sampai dia buat tangan dia macam tu, dah tak sampai dah tak nampak dah. Kalau macam Hindu kan memang sampai habis. Kenalah beragak-beragak sikit. Okey, Ustazah. Pakai pakaian longgar tapi mengikut warna kulit. Kan tadi kita dah sebut, kalau dia mengikut warna kulit sangat pun tak boleh. Contohnya, ada orang tu dia warna kulit dia putih lah, coklat cair yang putih. Kemudian dia pakai baju, masa wedding dia lah, dia pakai baju yang bentuk tubuh lah ni. Warna kulit, kemudian ada lace. Kita tengok tu, seolah-olah macam lace dia yang menutupi dia. Jangan sampai orang boleh terbayang benda-benda yang tak baik. Ustazah, kalau hukum pakai makeup berlebih-lebihan, okey. Makeup. Boleh ke tak makeup? Boleh. Siapa kata tak boleh? Makeup lah dengan suami lebih-lebih. Kat rumah tak kahwin lagi tapi nak makeup. Boleh makeup lah lebih-lebih kat rumah. Sekejap nak warna hijau kat sini, sekejap nak warna merah kat sini, boleh. Tapi bukanlah kita pakai comel-comel tu, kita pergi selfie, letak kat Instagram. Cantik tak saya? Contohnya, tak perlulah kita bukan menunjuk. Islam ni meraihkan. Boleh makeup berlebih-lebihan kat rumah. Tapi tak payahlah berlebih-lebihan tunjuk ke abang, tunjuk ke adik. Sebab adik lelaki tunjuk ke ayah. Sebab mereka pun ada perasaan. Kita pun dekat rumah janganlah pakai terlampau seksi. Di hadapan adik-beradik lelaki ke perempuan ke. Sikit. Maksudnya baju dengan pendek tu saya faham lah. Tapi contohnya pakai atas dengan bawah je. Ataupun pakai seluar pendek sangat ke.
Sebab dia banyak terjadi pada hari ini, mereka-mereka ni ada hubungan dengan adik-beradik sendiri. Itu salah ya, itu haram adik-adik bila berlaku benda-benda macam ni bagi tahu ibu bapa, bagi tahu cikgu. Okey. Ustazah, apa hukum cukur bulu tangan dan kaki? Okey. Kalaulah bulu kaki kita ni, bulu tangan kita ni terlampau panjang, boleh gulung-gulung macam tu sampai orang tengok pun geli. Boleh nak cukur. Boleh. Okey. Ataupun kita niat cukur untuk mencantikkan diri kita depan pasangan kita. Tapi bukanlah niat cukup, sekejap lagi nak pakai seksi-seksi kat luar gitu, nak bagi tunjuk kaki sama merah. Gitu tak boleh kan? Okey. Tapi kan sebenarnya cukur ni dia kena ada teknik tau. Dia bukan bila dia cukur, nanti dia akan lebih panjang dulu tu. Okey. Saya pun tak tahu sangat lah yang tu. Okey. Ustazah, kalau lepas air wuduk kita baring, batal tak wuduk tu? Tak batal. Kalau tak kentut. Tapi kalau awak tidur batal lah. Awak tidur, awak dah golek sana, golek sini, awak tak pasti, batal. Batal. Sorry kan? Okey. Ustazah, kalau berdosa ke cukur buang bulu seluruh anggota badan? Tak dosa. Tak dosa. Tapi janganlah semua seluruh anggota badan, takutnya. Orang cukur dari atas ke bawah. Cukur kat mana yang berlebihan sahaja. Okey? Okey. Ustazah, adakah sepupu lelaki belah ayah adalah lelaki mahram? Okey, dia macam ni. Awak tengok gini macam mana nak tahu dia mahram ke tak? Adik-beradik kita mahram. Adik-beradik tiri setelah mak ayah telah bersama mahram. Kemudian adik-beradik mak kita. Adik-beradik mak kita boleh salam tangan mereka. Adik-beradik ayah kita boleh salam tangan mereka. Boleh Tapi katakanlah adik-beradik ayah kita ni perempuan, suami dia, kita tak boleh salam. Okey? Sebab itu adalah orang yang dia panggil haram, kalau haram selama-lamanya itu haram mu'abbad. Ni haram sementara. Kalau katalah si mak saudara kita meninggal, pakcik kita tu boleh kahwin dengan kita. Okey? Sepupu lelaki, belah ayah. Sepupu lelaki tak mahram. Sepupu lelaki aurat. Okey? Pergi rumah saudara, ni COVID tak pergi kan? Tapi kalau pergi rumah saudara, call saudara, mahram. Bukan mahram, kena pakai tudung. Okey? Kalau pening, macam nak sambung boleh ke cukup? Boleh. Pening tu, kalau dah sampai kita tengok tu dahsyat sangat macam ni tu. Dia ada khilaf lah, ada khilaf ulama. Tapi sebenarnya apa yang Allah bagi pada kita sebenarnya cantik dah. Satu lagi saya ingatkan anak-anak remaja ni kadang-kadang dia body shaming. Kawan dia kata, minta maaf saya kena cerita sebab biasa berlaku kadang-kadang dengan klien kita pun. Dia rasa tak yakin dengan diri dia. Kadang-kadang kawan dia kata, awak punya ni kecil lah, awak punya ni terlampau kurus lah, tak sedap badan lah, bontot tak cantik lah. Akhirnya pelajar-pelajar ni dia akan jadi stres. Padahal umur baru 15 tahun, 16 tahun. Muda lagi you all ni. Comel lagi. Semua comel sebenarnya. Kita ni bersyukur dengan apa yang Allah bagi pada kita. Kita ni belum melalui fasa pembesaran yang sebenar. Okay, nanti dia akan jadilah wanita yang kita jaga diri kita. Yang penting, ni guru saya selalu pesan macam ni. Perempuan ni, kalau dia cantik sangat. Tapi perangai dia tak soleh, perangai dia macam hauk kan. Contohnya, perangai dia tak bagus, dia cantik lah macam mana pun, kita pandang tempat lain, kita sakit hati. Okay. Tapi kalau perempuan tu, dia tak cantik mana, dia biasa-biasa je. Tapi perangai dia baik sangat. Kita pandang dia, kita sejuk hati, kita pandang tempat lain, kita sejuk hati. Kan? Tapi kalau boleh, kalaulah memang kita ada rupa, kita cantikkanlah akhlak kita. Okey, sebenarnya bila you rasa you mungkin tak berapa cantik ke apa, tetap cantik. Allah bagi sempurna. Semua cantik, cuma it is a matter of bersyukur. Okey, nanti dah besar, dah ada mungkin ada orang kata duit sendiri ke apa kan. Masa tu kan tiba-tiba daripada gemuk boleh jadi kurus, dia ada ilmu kan, nak kuruskan badan contohnya. Kalau kening tak boleh cukup
Ustazah, kalau pakaian longgar tapi hidung tingkat, sorry bila kita sebut tadi, aurat tu semua, seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Yes, tudung kena labuhkan, tutup dada. Bila kata tutup dada ni, bukanlah tutup depan dada saja, depan. Betul-betul depan ni. Tapi daripada segi sisi ni, nampak dia punya tu. Anak belakang. Bukanlah suruh labuh macam saya pun. Tak. Tapi tutup. Tutup ni in matter of orang tengok tu tak nampak. Bukanlah macam boleh bayang tu. Faham tak? Gitu. Ataupun kadang-kadang dia pakai tudung elok dah. Tudung dia jarang. Nampak leher. Pun tak boleh juga. Okey? Kena mesti tak nipis. Tudung kena tutup Dia sebenarnya dalam Islam, okey, saya cerita saya pernah pergi Syria tau. Orang Syria tudung dia sampai sini je. Sampai sini dia ikat-ikat sampai sini je. Tapi dia ada mantul. Dia ada blazer labu dia. Dia akan sampai kaki. So tak nampak. Okey? Jadi pada dia tak ada masalah. You nak pakai tudung haji ke? Nak pakai tudung penutup botol ke apa ke? Jadi tutup aurat tutup aurat. Boleh. Okay, tak bilang jadi Islam ni sebagai fitnah pula. Tiba-tiba kena pakai tudung haji kan. Tak ada lagi tu pelik pula tudung labu. Lagi satu kalau kita tengok cerita-cerita Melayu, kalau orang pakai tudung labu ni, ya Allah, buruk benar orang tunjuk. Terkok sampai terkeluar gitu kan. Pakailah molek sikit. Okay. Lagi apa lagi? Kalau dekat kampung ada ramai sepupu, kena pakai tudung juga ke walaupun time tidur? Kalau tidur dengan lelaki, dia pakai tudung lah. Tapi sebenarnya sebaik-baiknya adik-adik, bila kita balik kampung, perempuan kena asing bilik tidur dengan lelaki. Perempuan dalam bilik, lelaki kat luar. Tak boleh duduk sebelah-sebelah. Kongsi selimut pun tak boleh. Memang aurat ni daripada. Tapi okey, bila ada tamu ramai, contohnya kat rumah kita ataupun dekat tempat kerja kita, ada benda-benda yang boleh dimaafkan. Contohnya stokin. Stokin boleh dimaafkan. Sebab kita kerja, anggota kerja. Okey? Tapi kalau ikut Syafi'i, pakai. Okey? Time tidur pun kena pakai lah kalau lelaki. Tapi kalau tidur dengan perempuan tak apa. Tapi sebenarnya lelaki perempuan tak boleh tidur sekali. Contohlah ramai-ramai kat ruang tamu perempuan macam tu. At least mesti ada penghadang. Letaklah sofa ke penghadang. Sebab apa? Kita ni tak tahu. Bila kita tidur tu terselak mana-mana. Okey? Lelaki ni ada perasaan dia. Kita ni mungkin perempuan ni kita tak faham sangat perasaan kita. Sampailah kita dah kahwin. Okey? Ustazah, apa hukum post gambar di media sosial? Harus. Boleh. Okey, tapi bila ambil gambar, tiba-tiba dia mendadakan diri dia, dia terselak sana, terselak sini dengan niat nak menunjuk haram. Okey, Islam ni senang dia, konsep dia banyak yang harus. Boleh tak bercinta? Boleh, lepas kahwin. Boleh tak nak buka aurat? Boleh, lepas kahwin dengan suami. Boleh tak nak buka aurat? Boleh, duduk seorang-seorang, dekat seorang-seorang, boleh. Tapi, okey, satu lagi benda yang penting adik-adik. Dia ada satu benda yang dipanggil, saya cerita ni untuk panduan kita semua, untuk adik-adik semua faham dia ada satu benda yang dipanggil onani. Okay? Onani ni apa? Mereka ni tak ada pun power ke, makwa ke. Tapi disebabkan dia dah terlampau banyak, minta maaf saya cerita. Dia dah terlampau banyak tengok cerita-cerita yang adengan yang tidak-tidak, adengan yang Pak Soleh ni. Kemudian dia banyak baca benda-benda adengan tak soleh ni, dia membayangkan satu. Dia ambil pula tangan dia raba badan dia sendiri. Okey, dia layan perasaan dia seorang-seorang. Benda ini tak boleh. Haram hukum dia. Dan kesan kepada onani adik-adik, nanti dia akan jadi, sebab saya ada, sebab kita kan, kita ada klien-klien yang dia kahwin elok, bahagia, tapi dia tak berminat pada isteri dia langsung. Dia tak berminat. Ada anak tapi dia tak berminat. Sekadar wajib je. Sebab apa? Dia dah terbiasa buat benda tu. Dia rasa benda tu lebih puas. Sedangkan itu adalah benda yang haram. Sebab tu bila saya cerita, bila kita dah terbiasa dengan pornografi, saya nak cerita ni, pornografi ni dia ni kalau ikut kajian terkini, dia jadi macam dadah. Dadah ni ketagih. Dia punya brain ni akan ada grey matter. Dan orang yang tonton pornografi ni pun sama. Dia punya brain ni,
dia ada serembet hormon-hormon yang berlebihan yang tertentu pada keadaan-keadaan tak sepatutnya banyak sangat. Jadi dia tak center. Dia tak center tu, dia tengok isteri pun tak ada perasaan, ataupun dia mungkin boleh jadi perempuan. Tapi dia tengok suami dia tak ada perasaan. Okey? Sebab bila you tengok cerita ni dia ada angle dia ada cameraman dia, memang nampak macam elok je. Okay, dia tak sama dengan realiti. Sebab tu bila kita dah biasa dengan perkara-perkara yang haram, kita tidak merasa nikmat pada perkara-perkara yang halal. Maka kita jauhilah diri kita daripada perkara yang haram supaya kita merasa nikmat apabila saat halal ni nanti. Okey? Lagi satu apa saya nak sebut tadi bila kata tak boleh ni, memang kalaulah katakanlah saya minta maaf, saya tak tahu adik-adik ni macam mana. Tapi katakanlah memang dah terbiasa onani. Macam mana nak buat? Dah terbiasa bayang-bayang. Hentikan tengok cerita-cerita yang tak baik. You kena kuatkan diri dengan Allah, tapis diri you supaya dia tak menjadikan kemudaratan pada diri. Minta maaf kalau saya cakap Ayu ni sebab kadang dengan klien macam tu kan. Adik-adik kemudian campur dengan kawan-kawan yang baik. Baca benda-benda yang baik. Dengarlah ceramah motivasi ke, ceramah kecemerlangan pelajaran ke. Kemudian jangan duduk seorang-seorang. Jangan duduk saja-saja depan cermin seorang-seorang kan. Jangan layan-layan perasaan tu. Duduk dengan orang lain, selalu beraktiviti. Pergilah bersenam ke kat rumah ke. Jangan duduk seorang-seorang, tutup pintu, duduk bahaya. Okey, makin layan makin menjadi na'udzubillah. Okey, Ustazah, ada kenalan WhatsApp, hantar status yang tak elok ataupun perkataan yang tak elok. Apa hukumnya kita yang tanpa sengaja membuka? Tak berdosa, tanpa sengaja. Samalah macam kita tersentuh. Tersentuh, tak dosa. Okey, tak sengaja, tak dosa. Jangan layan. Benda-benda maksiat ni satu je, jangan layan. Saya cerita diri saya bukanlah saya nak cerita diri saya sangat. Tapi bila ada soalan ni saya teringatlah. Saya pernah diuji. Bukanlah diuji sangat, saya tak rasa pun diuji. Tapi saya ada satu klien ni, suami dia ni memang ada masalah sikit. Suami dia ni viralkan nombor telefon saya kepada grup-grup tertentu tau, grup-grup yang tak soleh lah. So orang mesej saya bertanya-tanya, masa COVID ni pula, ya Allah, barulah kita nak berkenang, mendekatkan diri kepada Tuhan kan, contohnya kan. Tiba-tiba datang mesej, mereka ni hantar gambar bukan-bukan, hantar mesej bukan-bukan, nak berkenalan apa semua, saya tak balas satu pun. Dia macam ni. Bila ada bisikan syaitan ni, dia ada dua. Satu daripada syaitan sendiri. Satu syaitan yang berupa manusia. Hatta saya minta maaf. Syaitan yang berupa manusia. Okey. Hatta saya pun, saya minta maaf saya ni yang bercakap ni bukan maknanya saya ni perfect, saya ni sempurna. Saya pun ada ujian-ujian saya. Tapi kita jaga diri kita. Yang mana kita boleh jaga, kita jaga. Kita tak balas langsung lah, kita buat tak tahu. Apa hukum berkawan dengan golongan ahli Nabi yang bukan mahram? Harus. Hukum dia harus ya. Kawan harus. Tapi kalau tiba-tiba dah bergayut, Abi apa khabar? Umi, Daddy apa khabar kan? Padahal mak ayah lagi beli makan minum tu. Itu dah jadi lain. Okey, berkawan yang mesra-mesra sekadar untuk merasai disayangi, dicintai, dia tidak digalak. Dia bukan dia haram, Tetapi bila kita berkawan dalam erti kata berniat untuk berkahwin, dia dah jadi tunang. Okey, yang itu berbeza. Tapi bukanlah sampai berkawan tu sampai tiba-tiba pegang tangan, pegang kat tempat-tempat yang tak sepatutnya, bergayut sampai 5-6 jam. Mak kita yang lahirkan kita pun kita tak telefon dia sampai 5-6 jam. Ini orang baru-baru 5-6 jam. Lepas tu belanja dia, Starbucks lah, belanja dia KFC lah, duit habis tiba-tiba clash. Kan sedih. Baiklah kita bazirkan duit kita invest duit kita ni pada orang yang berhak. Sampai bila saya ni kan banyak sangat soalan ni, tak apa ke Ustazah Asiyah? Saya ni kalau jawab memang jawab je lah. Kalau saya dah habis masa, Ustazah Asiyah bagi tahu saya Mungkin kita Kita dah habis dah? kita boleh terus 2 soalan lagi kot, Ustazah. Sebab banyak pula soalan lepas ni. Dah habis ke belum? Banyak pula soalan lepas ni. Dengar tak? Dengar tak Ustazah? Okey. Dengar? Ustazah, saya sebenarnya tak dengar suara Ustazah. Ya ke? Ustazah komen boleh? Dah hari masa ke belum ni? Sekejap ya. Dah, Okey, dengar.
Okey. Ustazah dengar tak suara saya? Dengar ya. Dengar. Okey, Ustazah berdosa ke kalau kita tegur yang couple? Okey. Dengar. Dengar. Saya jawab soalan Ya, boleh. Kita lagi satu soalan Ustazah ya. Okey. Okey. Ustazah berdosa ke kalau kita nak tegur kawan yang couple ni? Kalau dah ada orang tegur, tak dosa. Okey? Sebab dah ada orang tegur. Kita cuma cakap macam ni lah. Saya faham. Okay, satu saya faham. Saya faham fitrah remaja. Sebab saya pun pernah melalui zaman remaja. Cumanya, adik-adik, kita kena faham bila kita remaja ni, dia ada satu benda yang lebih utama. Cita-cita sebelum cinta. Sebab kita tak tahu lagi pasangan kita ni betul tak pasangan kita. Hatta kita dah berkahwin pun, kita tak tahu lama mana pasangan kita ni dengan kita. Kan? Kita memang berserahlah pada Allah. Tapi, kita kena tegur kawan kita ni untuk cakap dengan dia, ini belum masanya. Ini belum masanya sebab kita tak nak kawan kita ni terhanyut. Sebab banyak kejadian pada hari ini dia berkawan, dia bercinta, kemudian dia jadi hubungan-hubungan yang tak elok. Hubungan-hubungan sampai terlanjur. Ini kita tak nak. Sebab kita tak nak layan-layan. Kalau dia dah start telefon pukul 2-3 pagi, 2-3 pagi dia takkan sembang benda-benda yang apa khabar, makan apa hari ni, dia lain. Sembang dia lain. 2-3 pagi, lepas tu 3-4 jam pula sembang apa gitu. Okey? Kemudian, Ustazah, apa hukum warnakan rambut walaupun jenama tu halal? Okey, kadang-kadang saya ni, kita belajar pasal undang-undang halal pula Kalau dia ada undang-undang halal, tapi kita tengok warna tu, kita pun was-was. Okey? Tiba-tiba dia kata jenama halal ni warna hijau. Dia pakai pewarna makanan ke? Tengok dulu Ke dia pakai dye? Macam mana kalau pewarna makanan dia sekejap je tau. Dia boleh cair. Dia pakai warna jenis apa? Kena kaji dulu. Kalau dia memang letak logo halal ni dia mesti ada logo halal. Bawah tu dia ada nombor note tau. 2008 apa semua. Kalau dia sekadar logo tu tak ada nombor tu, tak boleh. Dan nombor tu menandakan kosmetik tu halal. Dia ada nombor lah macam 2008 apa benda, dia ada nombor note dia. Okey, kena hati-hatilah. Warna kan dia lah pakai inai kahwin tu. Itu boleh. Okey. Jadi itulah sedikit. Yang penting adik-adik, sebenarnya saya ni cerita bukan nak bebel-bebel tau. Sebenarnya saya nak tegur diri saya juga sama-sama. Kita ni hamba Allah. Allah pilih kita hadir kat dunia ni. Allah sayangkan kita. Allah pilih kita jadi wanita. Kita kan kadang-kadang ada masyarakat dia kata susah nak jumpa lelaki yang baik. Mana nak cari lelaki yang baik ni? Ada ke lelaki kiriman Tuhan sekarang ni? Ada. Kita kena usaha dulu jadi orang yang baik. Kalau kita sendiri, saya dah clash hari ni, tapi saya dah ada power baru. Kita rasa kita boleh tak dapat yang baik ni. Tapi memang kalau kita usaha jaga diri kita, insya-Allah ada yang baik untuk kita. Ini dari sudut inilah. Kemudian dari sudut fit wanitanya, kita jaga pola kita faham kaedah-kaedah mandi wajib kita. Sebab kita ni nak present, bila kita solat ni, kita nak present solat kita ni dengan Allah. Kita present solat kita dengan Allah. Masa solat tu, sebenarnya solat ni adik-adik, dia adalah kerehatan. Kita rehat betul. Sebab tu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, arihna bis-salah." Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan salah. Masa tu sahabat-sahabat ni tengah penat berperang. Bilal duduk fikir Rasulullah penat ni. Bilal pun baca surah pendek-pendek. Dan habis tu Rasulullah tanya, "Bilal, kenapa baca surah pendek-pendek wahai Sayyidina Bilal?" Bilal kata, "Aku fikir ya Rasulullah kamu penat." Kemudian Rasulullah kata, "Tidak. Solat itulah kerehatan bagi kita." Cuba adik-adik penat sangat ni. Kita ambil wuduk, kita solat, pegang setiap anggota tubuh badan kita ni. Tegang tu rasa rehat, khusyuk. Pejam mata,
fokus ke Allah, walaupun masa kita cuba fokus tu tiba-tiba lah teringat letak handphone kat mana, letak kunci kat mana, anak punya masakan tak tutup api. Tapi dekat situ kita usaha untuk fokus tu, dia menyebabkan kita macam berhentikan dunia sekejap. Kita nak dengan Allah. Masa tu memang rehat betul. Kalau tak duduk saja ni, kalau saya lah buka-buka kes sekejap, buka-buka file sekejap, tiba-tiba bukan handset. Dia macam tak berapa nak fokus sebab banyak benda kan. Dan akhirnya kita usaha jaga aurat kita. Allah bagi kita ni seindah hiasan adalah wanita yang salihah. Okey, seindah hiasan. Wanita salihah ini kata ulama, bila dia salihah, dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan ada satu hadis Nabi, dia menyebut antara nikmat dunia bagi seorang lelaki ada 3. Pertama adalah isteri yang salihah, kedua adalah rumah yang baik, dan yang ketiga adalah kenderaan yang baik. So dia mula dengan isteri yang salihah. Kalau isteri dia baik, dia dapat dunia dan segala isinya. Gitu. Sekian, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir. Minta maaf daripada saya. Semoga dapatlah memberi kebaikan kepada semua. Saya serahkan baliklah kepada Al-Fadilah Ustazah Aslam. Saya drag masa pula. Okey, tak apa. Terima kasih kepada Ustazah Fatimah Az-Zahra. Dengar tak suara? Okey, dengar dah. Okey, terima kasih kepada Ustazah Fatimah Az-Zahra atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Okey, semoga kita dapat manfaat sebenarnya banyak sangat Ustazah perkongsian yang Ustazah bagi ni. Mungkin sebelum ni kita dah biasa dengar tentang fiqh wanita, tapi kadang-kadang kita kena refresh balik Ustazah, kita kena refresh balik kita punya ilmu termasuklah juga diri saya dan juga anak-anak murid semua kita tahu bahawa menjadi seorang muslimah wanita ini bukannya mudah. Banyak perkara yang perlu kita jaga dan juga banyak perkara yang perlu kita kita simpan. Okey. Jadi di sini sebenarnya saya nak dua pantun lah dekat sini. Okey. Anak sekolah pergi berkemah, kaki sakit tersengat lebah. Beginilah jadi wanita muslimah, hidup damai penuh berkah. Tentu wangi bunga melati, tumbuh subur dekat kolam. Hijab tanda tunduknya hati pada Tuhan semesta alam. Okey, jadi untuk akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih lah kepada semua warga GPI Manjung dan juga semua anak-anak didik yang sudi meluangkan masa Maknanya dalam diam tak diam tu sebenarnya dah 2 jam sebenarnya kita bersama Okey, alhamdulillah, semoga dengan ilmu yang dicurahkan tadi kita berharap agar malaikat mencatatnya di dalam buku amalan kita nanti insya-Allah. Okey, seterusnya saya bagi pihak penganjur unit pendidikan Islam PPD Manjung mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Fatimah dan juga kepada semua peserta-peserta fiqh wanita Alhamdulillah majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf sekiranya ada tersalah kata dan juga terlanjur bicara. Jadi untuk makluman semua sebelum saya akhiri saya mohon kepada peserta-peserta yang belum pelajar yang belum lagi mendaftar kehadiran, okey, boleh daftar kehadiran. Mungkin rasanya dah terlepas ke atas kehadiran. Ada tak sesiapa usia boleh tolong letakkan link kehadiran, mungkin ada yang belum mengisi kehadiran. Dan kepada guru-guru juga boleh mengisi, kita akan bagi link SPL KPM mungkin Dr. Syawari akan keluarkan link kepada guru yang Google Form tu untuk pelajar, dan kepada guru kita akan isi ladap Alhamdulillah. Okey, jadi aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah, dan selepas ini mungkin kepada semua GPI dan juga anak-anak didik pelajar,
Sekiranya ada persoalan, mungkin anak-anak didik boleh bertanya sendiri kepada ustazah masing-masing. Dan insya-Allah selepas ni doakan ya pada tahun hadapan kita akan dapat mengadakan FIT wanita ini secara bersiri. Okey, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Okay, terima kasih ya ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama. Kerana Terima kasih. Ustazah.